Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya kasihi tuan pengerusi majlis, kemudian sahabat-sahabat semua yang berada di Dewan Persidangan Pusat Belia Brunei Darussalam. Terima kasih pertamanya saya ucapkan kepada semua kerana sudi datang pada petang ini di dalam sesi sedikit perbincangan ataupun sharing-sharing insya-Allah di petang ini. Moga-moga Allah Taala akan memberkati kita semua insya-Allah, niat kita semua. Moga-moga kita dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit peluangan masa yang kita berikan pada petang ni. Terima kasih dan juga kita terpaksa menukar tempat kan. Asalnya di tempat lain. Asalnya di atas bukit yang indah permai, di Balai Khazanah, tapi kita terpaksa beralih di sini. InsyaAllah di lain masa insyaAllah saya jemput lagi ke sana pada pukul 6 pagi di Facebook saja. Dan juga kepada yang berada di lain sekarang ni, entah ada berapa orang tak tahu sekarang ni itu sedang muncul, disiarkan secara langsung live ke seluruh dunia di Facebook. InsyaAllah tajuk petang ni saya nak discuss. Jadi kita ni discussion. Boleh tanya, boleh, kalau rasa kan kita ni dewan persidangan kan, bersidang. Jadi kau nak tanya? Kata. Pertama saya ingat semasa saya di UK tahun 2005. 2005 bukan 2015 Mungkin umur awak saya tak tahulah umur berapa masa tu. 2005 saya diminta lah untuk membentangkan topik yang sama ni di Birmingham masa tu tahun 2005. Yang hadir pada masa tu lebih kurang saya rasa 150 orang dalam satu masjid. Nama dia Masjid Aisyah. Tempat tu nama apa tempat tu? Dia di pinggir bandar Birmingham. Bukan Masjid Aisyah, wallahualam lah nama apa tempat tu, saya lupa lah. Jadi 2 hari pembentangan tajuk ni, diberi masa saya 2 hari. Jadi ada dengan whiteboardnya semualah kan di situ, alhamdulillah. Jadi hari ni insya-Allah kita ada tak sampai 2 jam. Saya nak kompreskan hari ni, nak zipkan dia file ni, pembentangan ini insya-Allah. Cubalah insya-Allah, kalau tak habis kita sambung lagi di taman mana-mana. Tajuk hari ini pengerusi sebut sejarahnya, tujuan hidupnya, semua benda ni adalah merupakan perkara asasi dalam hidup kita. Orang nak jadi Islam, perkara yang Nabi bawa yang pertamanya, bila zaman mula-mula Islam ni di Mekah Al-Mukarramah, ialah Nabi nak ubah orang tu daripada syirik kepada Islam. Apa maksud syirik? Daripada syirik kepada Islam, daripada kufur menjadi Islam. Apa erti dia? Ertinya ialah seorang tu tinggalkan sembah berhala kepada, tidak menyembah berhala, menyembah Allah Ta'ala sahaja. Daripada banyak Tuhan, daripada pelbagai patung berhala, daripada pelbagai kuasa, daripada pelbagai apa-apa lainlah yang berkuasa, semua tidak berkuasa, semua tak ada layak, tak layak. Minta maaf saya guna bahasa Malaysia, kadang-kadang bahasa kampung minta maaf kalau tak faham boleh tanya. Bukan bahasa Brunei, tani-tani saya tak berapa pandai, nanti kan tak menjadi, nanti malu.
Dah bercakap beberapa kali, orang kata macam Sabah je bunyi. Itulah dia bermain-main di tepi-tepi. Dia tak masuk ke sini. Walaupun dah makan banyak ambuyat. Jadi tu perkara pertama Nabi nak bawa. Jadi adakah soalan dia? Adakah hanya nak tolak berhala kemudian jadi Islam sahaja? Pada zaman Nabi dulu, Nabi bawa satu perkara sahaja, la ilaha illallah. Simple. Tapi the word la ilaha illallah ni sangat difahami oleh orang Arab. Kita mungkin tak faham kan, sebab kalau di kampung saya dulu ada 6 Muslim yang bukan Muslim mungkin dia ni bangsa apalah, biasa bukan Melayu lah biasanya. Dia sebut biasa je, la ilaha illallah, la ilaha illallah awak ni, dia kata, sebab dia tinggal kampung. Dia bercakap bahasa la. Jadi adakah seorang tu kalau dia kata la ilaha illallah, dia masuk Islam tak? Dia jadi Islam tak? Kenapa? Sebab dia tak faham apa yang dia cakap, dan dia tidak tahu pun dia cakap apa tu. Dia cakap hanya macam kita orang Melayu kan. Kalau orang Melayu kata, datanglah rumah saya, rumah terbuka esok InsyaAllah, insyaAllah. Awak tahu tak what you mean by insyaAllah? Awak tahu ke? Sebenarnya tak tahu pun, cuma dia jadi tawiat dah. Bila kita berjanji insyaAllah kan, tapi tak tahu. Awak tahu tak makna insyaAllah? Ialah jika sekiranya Allah Ta'ala izinkan, maka saya akan datang. Jadi bila saya tak boleh datang tu makna Allah Ta'ala tak izinkan. Faham tak? Tu. Bukan marah tu semua apa panggil benda? Cengih-cengih sikit Maksudnya begitulah. Kita orang Melayu sekarang ni simple je, la ilaha illallah. Boleh tahlil 1000 kali, betul tak? Beli tasbih kedai waznah, pusing tu. Cuba simple. Jadi tak, orang Arab ni faham. Masa Abu Talib, seorang yang sangat baiklah dengan Nabi kan, Abu Talib bapa saudara Nabi, dia nak mati. Ni tahun yang ke-10. Bila dia nak mati, Nabi duduk tepi dia. Sebelah, tak tahulah kanan kiri tapi sebelah tu Nabi, sebelah tu Abu Jahal kan. Apa kata Nabi? Nabi kata, Islamlah wahai bapa saudaraku, kerana gelap pula muka saya. Tak ada lampu lah. Tak tahu apa jadi, nanti orang kata gelap ni, saya tak apalah, yang penting muka tak penting tau. Yang penting whiteboard cerah. Jadi dia cakap, wahai bapa saudaraku, Islamlah. Tapi bila dia berpaling sebelah sini pula, Abu Jahal ni nak mati tengah baring Abu Jahal, Abu Talib, kau nak tinggalkan agama yang kita dah pegang selama ni? Dia panggil bapa, dia kata, bapa saudara, dia kata, uncle lah, uncle. Dia tak cakap orang putih uncle, takkan nak kata la ilaha illallah je, nanti aku jamin kau nanti di hari akhirat. Kau nak tinggalkan, jangan macam itulah. Suara Abu Lahab dia garang sikit kan. Jadi akhirnya tahu dia mati masa sini ke sini? Masa sini. Soalan dia, kenapalah mereka ni susah sangat nak sebut la ilaha illallah? Cakap je kan. Sebab bagi mereka faham, kalau sebut la ilaha illallah ertinya ialah tidak ada Tuhan. Erti tak ada Tuhan tu apa? La ilaha dalam bahasa Arab ni semua tahu kan tak? Ni saya harap terang kot tulis ni kan, saya tulis besar-besar ni nampak tak? Nampak tak kot ni? Tak tahu lah, takut orang nak tengok YouTube kan. Ni ilah ni. Satu lagi ni Rob nama dia dalam bahasa Arab kan. Translation untuk kedua ni Tuhan. Ini Tuhan. Gitu. Betul tak Tuhan je. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La rabba illallah pun tak ada Tuhan melainkan Allah. Ikut translation yalah kan, sense simple. Tapi sebenarnya daripada Arabic punya meaning sebenarnya different. Sebab tu kalau orang nak masuk Islam, pergi ke pusat dakwah PDI, dia masuk Islam sana, register sana kan. Bila nak register sana kata, okey, cakap la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah, dia pun salam lah kan. Dan dia pun cakap asyhadu an la rabba illallah kata. Meaning sama tak? Sama je. Tidak ada Tuhan juga. Tapi Tuhan Rabba lain, ilah lain. Different. Apa different dia? Bukan perbincangan saya di sinilah
Itu tuan-tuan semua, adik-adik semua ataupun semua-semualah kan, hadirin hadirat semua nak tahu detail, tanyalah ni Syekh ni kan. Itu pun ataupun jemput saya lagi ya. Di tepi kolam renam ni. Okey, ni bukan perbincangan. Nak bincang, nak sebutnya hari ni ialah apa? Belakang saya nampak tak ni? Dah lah tinggi saya punya ni kamera ni. Nampak kalau tak nampak tak apa, tengok-tengok macam tu sikit. Nak cerita pada hari inilah, masuk Islam ni satu benda yang bukannya simple. Artinya seorang tu kena faham. You have to understand. Kan? Apa maknanya ilah tu? Bukan hanya tolak berhala kemudian sembah Allah, bukan. Sembah tu apa maksud sembah tu? Sembah is the macam simple translation lah. Sebenarnya ialah dia sangat deep Okey. Jadi hari ni ialah satu part daripada apa yang saya nak share ni, ialah sebenarnya apa sebenarnya erti ilah tu, la ilaha illallah tu. Kita ni beralih kita menjadi Islam. Antara perkara yang besar dalam perubahan ini ialah seorang itu mesti tahu matlamat hidupnya. Dia apa benda dia kata? The purpose of life. Kan? Kenapa awak hidup? Dulu Abu Jahal, kita ambil sampel Abu Jahal, kesian Abu Jahal kan, asyik-asyik sebut nama dia. Tak apalah kan, padahal muka kau baru kau tahu kan, nak jadi Abu Jahal sangat. Abu Jahal nama dia bukan Abu Jahal kan. Awak duduk depan tak apa kan, saya tanya awak lah selalu kan. Abu Jahal bukan nama dia, tahu. Nama dia zaman jahiliah dulu, orang bukan Islam lah kalau sahabat-sahabat Nabi dia panggil Abu Jahal. Sebab Nabi yang namakan Abu Jahal, nama dia Abul Hakam nama dia. Hakam tu maknanya yang cerdik. Bapak cerdik kata. Sebab apa cerdik sangat dia? Aku tak tahu apa cerdik dia. Tapi bila zaman Islam, Nabi namakan dia tu bukan Abul Hakam, tu Abu Jahal, lawan kepada tu. Maknanya bukan cerdik, bodoh. Bapak bodoh. Jadi janganlah awak kata zaman Nabi, zaman jahiliah, zaman di Mekah tu orang panggil semua, mana Abu Jahal? Mana Abu Jahal? Orang tak panggil Abu Jahal. Abu Jahal kena pukul nanti kan. Orang panggil dia Abul Hakam. Ya Abul Hakam. Ya Abul Hakam. Ya, bunyi Arab sikit kan. Jadi kenapa Nabi panggil dia bodoh? Kenapa ajar kepada orang Islam semua panggil dia bodoh? Kerana dia ni tak terima Islam. Dah tak terima. Kalau tak terima, duduk senyap-senyap tak apa juga, betul Ni lawan pula tu. Jadi tulis Facebook pula tu. Pernah jumpa IG Abu Jahal? Kalau tak pernah tu ada masalah. Search nanti ada orang search betul-betul Abu Jahal. Tengok-tengok muncul muka dia. Awak hantar mesej kat dia, kata Ustaz kirim laknat kat dia. Bukan Kiai Salam bukan saya melaknat ni, Nabi melaknat dia kan. Nabi laknat dia semasa dia mati. Okey. Jadi apa ni, balik cerita ni kan, pada masa tu, kalau Abu Jahal ni dia hidup, orang zaman jahiliah tu dia hidup, apa tujuan hidup dia? Hidup dia ni ialah dia the last hidup dia telah mati. Maknanya kalau mati ni habislah, menjadi tulang belulang lah kita, dia kata kan, menjadi bangkai lah kita, tanam dalam tanah akhirnya jadi tengkorak kan, skull kan, jadi tulang tu kan. Itulah saja, itu pengakhiran hidup dia kata. Ini Nabi nak beritahu, itu adalah permulaan kehidupan. Why? Sebab yang hidup kita ni sebenarnya adalah satu masa yang pendek kan. Pendek. Kalau kita lukis, lukis merah pula sekarang. Ni pemadam boleh. Allahu Akbar. Nampak. Saya kena cari ni aku seorang yang akan memadam pula. Najib nak jadi. Dia kesat sikit Najib. Dia tak best kaca ni. Saya komen lah sikit Dia macam apa ni? Dia macam itulah sikit apa ni? Kan? Okey, ni kenapa tengok marker dia pun tak smart. Bukan marker tak smart. Whiteboard dia. Bila kita tulis tak apa-apa ni. Nampak tak belakang Betul? Awak nampak apa? Ni garisan. Lepas tu ni apa kita kata, apa ni, garing-garing okey, ini apa ni? Ni live sini, start sini, live start here. Ni Adam lah kata kalau kita Nabi Adam. Kalau kata Darwin, ambuk lah sini, ambuk, betul ambuk tulisan dia. Kata Darwin, ni kafe ni Darwin, ngarut
Darwin tu salah seorang daripada ejen Yahudi kan. Yang dia ejen Yahudi ni ada 3 tahu yang besar atas dunia ni. Nombor 1 Darwin, yang kedua Karl Marx, yang ketiga Sigmund Freud tahu tak? Tahu tak? Freud tu dia bahagian psikologi, Marx ni bahagian ekonomi. Kalau Marx kalau Darwin ni bahagian biologi. Jadi tiga-tiga ni bergerak serentak untuk merosakkan manusia. Jom kita rosakkan manusia. Tu jahat dia kan. Orang murtad tak apa, yang penting aku selamat, kata dia lah. Okey, ni adalah kehidupan. Dulu kita ni tidak ada. Maknanya ni garisan apa? Kemunculan di atas dunia Konong-konong lah awak kata ni lukisan saya lah, imagination Kita tak ada dulu kan. Tapi wujud tak ada kita dulu sebenarnya? Ada. Di apa? Dipanggil alam arwah, dia panggil. Kan? Arwah ni sebenarnya macam ni, arwah gitu. Asal daripada perkataan ruh. Ruh tu singular, arwah tu plural. Jadi alam arwah artinya kita tu di alam ruh. Ruh kita sudah ada. Bukan yang tak adanya body ni. Lepas tu dalam Quran dia sebutkan, pada masa Nabi Adam dulu, Allah Ta'ala telah ambil semua ruh-ruh kita ni, lalu dikumpulkan, lalu ditanya, alastu bi rabbikum. Dalam Quran sebut surah apa je ya nanti kalau ada number beritahu saya saya lupalah nama-number ni tapi Allah Ta'ala tanya kan, alastu bi rabbikum, wahai ruh-ruh semua, bukankah aku ini Tuhan kamu? Lalu mereka semua menjawab, qalu bala, yes, kamu Tuhan. Jadi Allah Ta'ala buat macam ni kenapa? Supaya nanti pada hari akhirat kamu semua tak akan dakwa aku balik. Kau kata, ya Allah aku tak tahu pun, tak tahu apa. Bukan dulu dah mengaku lah. Pandai tak mengaku. Macam tu kan. Tu tujuan dia. Jadi maknanya kita dah ada. Kemudian tak muncul. Beranak bila? Halim, awak lahir bila? Hari lahir awak? 95. Oh, muda lagi. Saya ingat 65. Ni tahun 1995. Tapi tua juga macam tua juga. Okey. Orang lain tak apalah masing-masing kira diri sendiri. Tahun berapa lahir. Ni adalah ni tarikh dia ni. Dia ada tarikh kan. Tarikh dia, kemudian dia ada hari bulan dia, betul kan? Saat dia, jam dia ada pun kan. Sebab nak keluar kan. Nanti nurse tulis itu. Ni budak ni nama Halim. Masa tu tak ada nama lagi. Keluar. Wah, dia menangis ni tarik. Lepas tu dia pun hidup kan. Membesar ni kan. Daripada baby, lepas tu menyusu, lepas tu besar, lepas tu merangkak, lepas tu berjalan, berlari, lepas tu pergi sekolah tadika tu. Tadika kan kindergarten. Lepas tu dah besar-besar tu kan tu pergi UK. Jumpa saya, tak jumpa juga. Saya dah penat dah tunggu awak di UK tu. Awak pergi UK tahun berapa je? 2014. Lambat sangat. Saya dah 2005 dah pergi, 2005. Saya tunggu awak sampai 2010. Awak tak datang. Lepas tu dah 2011 saya balik lah, boring, tak datang. Baik aku balik. Tapi jejak kaki saya ada kat sana kan, awak tengok kan? Ada kan? Nampak kan? Ni jadi ni dia pun hidup ni. Agak-agak awak nak mati bila Lim? Awak suspend tahu cerita pasal mati. Biasalah mati. Corona mati, langgar kereta mati, betul Demam mati. Tak demam, tak sakit, tak accident, tak semua mati juga. Ada tak orang tak mati? Tak ada, semua mati. Jadi mati biasalah. Sebab tu aku guna pergi kubur. Kan kalau pergi kubur buat apa? Nak ingat mak. Awak nangis sebab apa awak menangis pergi kubur hari Jumaat, hari raya? Sebab ingat pada my dad dan my nini. Awak menangis patutnya bukan menangis sebab ingat pada nini awak tu. Kalau awak sayang pada dia, sedekah Fatihah ke apa kan. Tapi Nabi kata, ialah dia panggil mati ni hadimul lazzat, dia panggil. Hadimul lazzat ni ialah penghancur kepada keseronokan. Habislah, cuba bagi makan suap kepada orang mati tu. Makan, sedap tak? Bagi kek apa benda kan, kek hari lahir ke benda. Sedap tak? Mati, tak rasa apa pun, betul tak
minta maaf lah kalau tak faham saya cakap. Jadi nak cerita tu Nabi kata hari mula kita pergi menangis di kubur kenapa? Bukan sebab ingat kepada Nini. Sepatutnya ingat Nini tu tak salah, tapi sepatutnya ingat pada diri awak sendiri tu. Awak nak mati juga, tahu tak? Tu sedih. Sepatutnya kena tu kan, duduk kat kubur tu kan, pasang tu. Awak semua yang datang kubur hari ni, ingat sikit awak semua akan mati tahu. Cakap macam tu, pasang MP3. Bagus tak idea yang bagus tak awak, insyaAllah nanti kita buat. Okey. Jadi akhirnya awak mati. Tengok ni, bila awak mati, agaknya Halim jadi mangsa saya hari ni lah, pengerusi. InsyaAllah tercabut lah, dia semangat ni, tolak semua kursi-kursi lah, tak nak duduk ni. Lepas daripada ni, agaknya bila pula ni akan dibangkitkan. Kita ni masuk kubur kan sini kan, dipanggil alam kubur kan. Kubur ni jadilah skal ke, jadi tulang ke, jadi apa, tak ada lah daging-daging ni. Tapi sebenarnya nyawa tu ada. Nyawa pula, roh tu ada. Roh tu dia naik ke atas. Dia pergi ke mana tak tahu lah, dia tengok ada hutang tak ada hutang, semayang tak semayang, dia tengok lah kan. Kalau tak semayang, kena tendang lah. Yang lain baik-baik pun buat apa, semayang tak. Itulah contoh ni. Sampai sini, ini panggil kiamat dah sini. Ini sekarang ni kita punya point dekat sini. Kerana di sinilah, ini penentu sini. Faham tak? Penentu apa? Sama ada either syurga ke ataupun neraka sini. Yang menentukan sikit je ni. Berapa tahun Okey, sini berapa tahun? Syurga neraka ni infinity. Betul tak Ini berapa tahun? 63 lah kita kata. Lim, umur awak 63 macam saya ni malaikat maut pula. Tahu pula umur awak. Kalau tahu best juga betul Cuba hantar mesej ke Israel. Jangan Israel. Tanya dia, bila aku mati, mana aku tahu, betul tak Awak tak tahu, saya tak tahu, anybody tak tahu, betul Trump pun tak tahu, betul Kalau Cik Biden tahu? Tahu Cik Biden? Biden tu lah yang duduk kat Amerika tu. Dia pun tak tahu dia mati bila. Cik Biden. Jadi sekarang ni 63 menentukan ni. Okey, bagi apa? Matematik lah sikit kan. Equal to mana orang matematik? Panggil yang pandai sangat nama mana? Profesor matematik. Tu. Bukan? Jawab dah. Kosong kan? Sebab apa kosong? Sebab artinya 63 ni tak ada nilai pun. Nothing. Jadi bila nothing, apa yang you sibuk sangat nak kejar sana kan? Duduk baca Quran dalam masjid sudahlah kan? Gitu ke? Tak. Bukan duduk masjid tu yang dapat pahala besar. Kadang-kadang duduk di luar masjid tu pahala besar. Tahu tak Saya buat contoh bagi kita yang kita telah diberitahu oleh Nabi, ada 3 masjid atas dunia ni yang pahala besar. Nombor 1, Masjidil Haram. Nombor 1. Pahala dia berapa? Ada yang kata 100,000 sekali sembahyang di Masjid Umar Ali Saifuddin tu kan, banding dengan di Masjidil Haram Mekah 100,000. Sebab Nabi kata mana-mana masjid. Kalau masjid tadi, masjid mana awak duduk ni? Mentiri? Bukan. Berbatik. Payahlah ni apa tadi? Lambak lah kira. Ada masjid kan? Masjid tu. Bukan masjid tu tak bagus. Nak banding dengan ni. Faham tak? Satu di masjid tu 100,000 sana. Yang kedua, masjid mana? Masjid Nabawi di Madinah. Berapa? Ada yang kata 5, ada yang kata sampai 50. Adalah banyakan. Masjid yang ketiga, Aqsa. Masjid Aqsa. Ni separuh daripada ni. Ada yang kata 2.5K kan, macam-macam lah pendapat tu kan. Tapi maknanya gandaan dia tu ribu-ribu lah semua, 1000 kali ganda. Masjid lain atas dunia ni sama je. Awak tak perlulah susah-susah. Kalau ada masjid tepi rumah awak, kan pergi masjid tempat awak sudah. Kan? Pahala sama dengan masjid lain. Kecuali kalau kapet sana tebal. Aircon dia sejuk sikit. Sini aircon rosak. Betul? Tak betul. Bukan kalau kerana nak pergi ceramah ke, nak pergi belajar ke, yes. Faham Kalau kerana imam sana sedap, lebih apa? Zouk tinggi.
Allah sedapnya. Imam kan, ada setengah imam kan tak sedap kan. Betul kan, hakikat betul tak? Ada setengah imam tu Allah. Saya hari tu pergi semayang lah malam tu kan. Tapi imam tu sedap. Saya kata, imam ni datang dari mana pula ni? Macam imam Masjidil Haram ni. Rupanya tengok, ya Allah kenal dah. Oh dia padang pun, memang sedap bacaan dia. Kan? Sama kan, Ramadan baru ni kan betul kan? Ada sini ni sedap, tarawih sini tak sedap. Tak apalah, tu biasa. Bukan dia, salah dia pun. Terpulang lah pada kita kan, kita nak pergi mana-mana. Okey, tapi ada kata ni sedap, ni tak sedap kan. Okey, balik cerita ni. Ini saja masjid yang hebat atas dunia ni. Tapi masjid lain sama saja. Baliklah cerita kita jauh kan. Saya nak pusing. Awak tak habis cerita saya. Okey, padam ni. Ni sekarang ni kita ni 63 tahun. Okey, jadi 63 tahun ni sama equal to zero, maknanya kita ni tak ada guna. Kita ni apa ni, kalau ikutnya dunia ni. Oleh kerana itulah sepatutnya kita ni berebut-rebut untuk buat kebaikan. Tapi tak semestinya ada dalam masjid. Masjid Nabi bagus, Masjid Mekah bagus, Masjid Masjidil Aqsa bagus. Tapi para sahabat Nabi kebanyakannya tidak mati di Madinah, tak mati di Mekah, tak mati di tepi Masjidil Aqsa. Kebanyakan kebanyakan. Ada yang mati tepi itu, Nabi mati di situ kan, wafat di situ. Tapi sahabat-sahabat yang lain kebanyakannya mati bertebaran. Bertebaran mana? Scattered. Ada mati di Mesir, ada mati. Kenapa mereka mati di sana? Kerana nak mensebarkan Islam. Nak sebarkan Islam. Artinya sebarkan Islam tu lebih penting daripada awak hanya tinggal dalam masjid. Faham Jadi kalau awak nak buat amal ibadat yang besar, mudah saja. Tak perlu duduk dalam masjid. Tapi jangan tak pergi masjid. Dia kata, kenapa tak pergi masjid? Sebab ustaz kata di luar masjid lebih besar pahala. Siapa cakap? Kalau awak keluar dari masjid kerana awak nak buat yang baik, itu memang nak sebarkan Islam, yes. Tapi kalau awak nak duduk di luar masjid kerana nak tengok television, nak tengok movie Korea, baik awak duduk dalam masjid tu sampai tengok Korea dalam masjid, dapat 2 pahala. Itu dahsyat lagi tu kan, mengotorkan masjid. Kalau saya jadi imam, saya pukul lah. Saya sarankan pergi masjid jangan bawa telefon tinggal dalam kereta. Kalau tak dia mengganggu awak kan. Dah lah bunyi kacau orang nanti kan tau. Tengok bunyi muzik tu Imam tu kata celaka. Siapa pula tak tutup iPhone? Okey, balik cerita Jadi matlamat hidup balik sini ialah kita ni kena tahu matlamat hidup. Ini yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Okey. Saya nak satu perkara lagi nak share ni. Ni mukadimah semua mukadimah kepada mukadimah ni. Introduction semua. Intro. Payah nak padam lah ni, tak best. Nampak dia cantik dia tak benda-benda yang basah ke benda dia macam tu sikit. Wet nanti dia wet habis, nanti dia muntah habis wet. Tak apa okey lah, tengok ni. Dah tengok sampai saya lupa dah nak cerita pasal mukadimah dah sebut lupa. Apa dah mukadimah saya yang kedua tu mukadimah yang pertama lah Yang keduanya, di zaman Nabi SAW ni, tengok ini kan. Ini saya pecahkan sirah Nabi ni, kehidupan Nabi Ini umur Nabi 40, ini umur Nabi 53, ini umur Nabi 63. Okey. Sini ada 13 tahun, sini ada 10 tahun. Ini dipanggil Madinah. Ini dipanggil Mekah. Tulisan ni nampak tak belakang nampak Orang dalam apa ni? Nampak tak agaknya? Saya rasa nampak kot. Merah tak nampak. So don't guna merah. Okey, terima kasih bagi feedback. Jadi kita ada sini Nabi ni ada 2. Okey. Rukun Islam ada berapa? Ni simple dah. Rukun Islam ada 5 lah. Nak tanya yang tu pun nak tanya. Kan? Tapi daripada 5 rukun Islam ni 2 di sini. 3 di sini. Betul Apa rukun Islam yang pertama? Syahadah. 2 kalimah syahadah. Start sini, syahadah ni tak boleh. Dia sampai sini kan. Boleh stop ke? Tak boleh. Saya nak tidur dulu, saya tutup dulu syahadah saya. Wahai syahadah, aku sambung kau esok. Lepas tu mati malam tu. Maknanya mati kafir tak? Dan nak tolak syahadah tak? Kau macam mana? Syahadah tak boleh tolak all time kan Setiap masa. Okey.
Yang keduanya ialah solat. Jadi sini satu syahadah, sini solat. Semua S. Sembahyang ni berapa? Taklah banyak-banyak. Kan 5 sudahlah. Kan beri 50 nanti kan pensan. Kata Nabi Musa kan. Nabi Musa kata, umat kau nak suruh dia sembahyang 50? No way man. Minta balik, kurangkan kan. Masa Isra Mi'raj. Akhirnya turun dapatlah 5. Dapat 5 tu pun tak telarat nak buat. Berapa minit? Berapa minit nak sembahyang? Kurang lebih 25 minit lah. Bagi Chan lah. Professional punya sembahyang kan 25 minit. Satu movie berapa? Cerita Hindustan banyak sikit kan, 3 jam kan. Kalau cerita pula kau sekarang tengok apa kan? Korea. Tengok movie lagi panjang betul Netflix. Netflix. Netflix berapa? Tengoklah cerita apa. Tengok orang putih, cerita orang putih biasa 120 minit betul maknanya 2 kali semayang habis kan, 2 hari. Tak habis lagi cerita tu. Dahsyat betul. Jadi solat ni sekejap je. Kemudian syahadah ni sepanjang masa. Habis. Jadi ni yang ni ada 3 sini. 3 ni apa? Puasa, zakat, haji. Jadi kita tengok di sini sangat sikit kan. Kenapa sikit di sini? Semayang start di mana? Semayang 5 waktu. Isra Mi'raj. Sini. Isra Mi'raj tahun yang ke berapa? 10. Jadi sebelum daripada ni ada semayang, tapi dia kata ada 2 pagi 2 petang je. 2 rakaat waktu pagi, 2 rakaat waktu petang. Matahari naik, matahari jatuh. Itu saja. Yang lain tu tak ada apa-apa. Sudah maghrib tidur. Bangun-bangun esok. Semayang 2 rakaat, lepas tu tidur lagi. Lepas tu bangun maghrib. Mudah kan? Contoh soalannya macam tu lah. Sini baru start 10 kan. Jadi apa yang mereka buat di sini ni? Apa yang mereka buat? Mereka kena seksa kan sini kan? Ramai sahabat kena seksa, kena halau, kena macam-macam, kena ni. Kenapa? Sebenarnya satu sebab je. Ni lah sebab syahadah. Syahadah is very powerful maknanya dia karenanya lah ramai orang terseksa. Sumayyah, perempuan atau lelaki? Perempuan kan? Syahidah yang pertama. Orang mati syahid yang pertama, perempuan. Kenapa dia mati? Kerana nak mempertahankan kalimah syahadah. Bukan kerana nak mempertahankan semayang. Nak semayang apa dia kena ikat pada pasir tu, panas-panas apa tu mati. Suami dia macam tu juga. Jadi artinya perkara ni besar lah Jadi apa yang dicerita oleh Nabi dalam syahadah ni? Antara satu partnya ialah yang kita nak cerita pada hari ini, matlamat hidup. Okey? Itu nak cerita besar tu, matlamat hidup tu. Bukan benda-benda kecil Sebab tu ramai orang Islam sekarang tak faham benda ni. Dia tak faham lain, tak tahu lain. Faham tak faham ni. Ni saya nak cerita pula ni. Ni mukadimah yang ketiga. Kita padam dulu. Ni fikir nak padam dulu dah. Dah serabut pemikiran saya. Macam mana aku nak padam benda ni? Alhamdulillah ada Swiss. Pemadam. Boleh nama pemadam tak Tak apa, pemadam dapat pahala. Kadang-kadang tak tahu nak buat apa. Patut ni berebut datang berebut nak padam. Betul tak Tak. Ni ramai ni dalam ni. Ni dalam ni. Tengok lepas tu ramai pula kan hantar kat saya kan. Ustaz, saya pun nak share juga ni benda ni. Bagus kan? Walaupun asal dia Yahudi kan. Nanti dia dengar, nanti dia marah kat saya. Mak nak marah kat saya tau. Mak Zuckerberg kan. Kan dia toke tu kan tak. Jadi kaya sebab jual Facebook. Tapi nak macam mana? Terpaksalah juga kita kan guna dia. Okey? Dah habis. Selesai padam dah. Ni simpan. Kita guna yang ni 2 je. Okey, jadi kita nak cerita apa tadi? Yang seterusnya ialah apa? Mukadimah ketiga. Apa topik dia? Matlamat hidup. Matlamat hidup kan. Jadi saya dah cerita tadi sekarang tadi yang gambar tadi tu kan. Matlamat hidup kan. Matlamat hidup ni satu part daripada la ilaha illallah. Ini ramai orang Islam tak jelas. Ramai Islam dia antara tahu dan apa tadi? Saya kata al-fahmu al-ilmu. Gitu. Ni bahasa Arab Satunya al-fahmu, yang kedua al-fahmu pula dah. Satu lagi al-fiqhu. Sorry. Gitu. Jangan fikir bahasa Melayu
Fikir bahasa Arab sekarang ni. Fikir bahasa Arab ni maknanya bergantunglah pada saya, sebab saya lah pandai akan kelentong awak kan. Tak, saya tak kelentong awak, insya-Allah. Saya kelentong awak, saya akan menyesatkan awak. Saya kena tanggungjawab nanti tau. Saya nak bagi awak faham okey. Ni jangan fikir tentang fiqh ilmu fiqh, jangan. Ilmu fiqh ni orang alim fiqh bukan Ni dalam bahasa Arab. Al-fiqhu ni Allah Subhanahu Wa Taala ada Quran tak semua? Ada Quran. Kalau ada Quran boleh buka dalam Facebook, dalam Facebook pula, dalam telefon ke, insya-Allah. Cuba buka Nak buka surah apa Kita nak buka surah apa je? Kita buka surah Al-Nilah. Al-A'raf lah. Suka hati je nak buka apa. Kan? Kita akan baca insya-Allah, iaitu ayat, saya tolong share dengan awak kan, supaya semua buka okey, insya-Allah. Sekejap saya pun nak buka Quran jugalah supaya mudah kita semua. Alamak salah saya nak baca ni. Ya ke? Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Muka surat dia 174 tak? Saya beritahu muka surat lah 174 Kalau orang pakai muka surat. Kalau tak pakai muka surat 7179 7179. Nak apa lagi? Cara nak cari Jumpa tak Yang penting jumpa dulu, lepas tu tengok. Sebab saya tak nak nanti kan saya berceramah, saya bercakap nanti kan awak kata ustaz ni betul tak betul, ambil daripada mana. Ni kita tengok sendiri yang Quran tu kan. Quran masing-masing kan, insya-Allah sama, insya-Allah. Muka surat 174 bagi orang yang ada mushaf lah. Setengah mushaf tu saya punya ni dia mengguna page. Setengah tu tak ada page tapi ayat dia 179. Muka surat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa semua Ada orang tak jumpa lagi? Tak apa, beritahu. Tunggu dulu. Kami tak jumpa lagi ni. Kalau tak jumpa lagi, kalau tak ada telefon tak apa. Mana tahu kan. Semangat hari ni, semangat tak nak bawa telefon kan. Tengok kawan sebelah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami, saya baca terjemahan kot dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak daripada jin dan manusia. Tu first perkara, poin pertama. Nanti yang akan masuk neraka ni ialah jin dan manusia. Malaikat tak masuk, yang lain tak masuk, jin dan manusia. Jin tak payah fikirlah sebab mereka ada hari ni duduk kat belakang-belakang tu kan, congok-congok ada tu kat tepi-tepi tengah-tengah tu. Jin, ada jin tapi tak payah fikirlah, itu bukan kerja kita kan, dia tu kerja jin. Sesungguhnya kami telah kata akan kami isi neraka jahanam tu dengan jin dan manusia. Banyak situ kasir dalam bahasa Arab tu, kasiron maknanya majoriti manusia masuk neraka. Adakah kita juga? Mungkin. Itu yang takut kan. Kita kata tak apalah, masuk sekejap je. Itu kata orang Yahudi macam tu lah. Dia kata sekejap je. Awak tahu sekejap ni macam mana? Okeylah, ambil api balik rumah, pasang lilin ataupun pasang dapur kan yang ada gas tu, letak tangan atas tu. Berapa minit awak boleh tahan? Kalau kata boleh tahan 1 hari, insya-Allah kan. Boleh aku try. Tapi kalau tak boleh tu maknanya tahulah kan. Dahsyat api neraka, api dunia ni dia katakan beratus kali ganda kan daripada api akhirat kan, lebih panas. Jadi okey, itu yang pertama. Kenapa? Soalan sekarang kenapa? Jawapan dia selepas daripada tu, jawapan dia ialah lahum qulubun. Mereka itu ada kulub. Ni saya dah baca daripada ayat Quran tak nak baca terjemahan dah, tak best. Lahum qulubun, mereka tu ada hati. Mereka tu siapa? Jin ada hati, maknanya manusia pun ada hati. Okey, qulub tu qalbun, bukan kalbun. Kalbun maknanya anjing. Jadi kalau orang Melayu cakap hati kalbu, hati kalbu maknanya hati anjing, bukan hati kau. Faham dia beza tu kan. Ni macam ni eja dia, macam ni eja dia, ini hati, ini anjing. Jauh kan. Jadi kalau kata qalbu kalbi, maksudnya mana? Hati anjing. Baca tajwid al-muyassar pula. Okey, tu jangan muyassar tu tanya Najib lah, saya tak tahu kan. Jadi
Allah Subhanahu wa taala beritahu qulubun tu plural plural kepada qalbun. Mereka ni ada hati, tapi masalah siapa? Allah Taala kata ada 3 masalah mereka ni. Yang pertama, tapi la yafqahuna biha, mereka ni tidak fiqh. Ni dia perkataan fiqh sini, yafqahuna. Bahasa Arab faqaha yafqahu, nampak gitu kan. Yafqahu itu waw nun ni tanda banyak, ya ni yafqahu ni ialah mereka, faqaha, nampak gitu kan. Jadi ni dia, inilah masalah dia ni. Pertama, Allah Ta'ala sebut sini mereka ni tidak yafqahuna biha, tidak menggunakan hati untuk yafqah. Okey, sekarang kita akan tengok lagi selepas daripada tu. Lahum a'yunun, lahum mereka ni ada mata. Ainun mata, a'yunun tu plural. Lahum mereka ni ada mata, la yubsiruna biha, maka tapi tak gunakan mata. Tak guna mata, habis tu buat apa mata? Tak, bukan maksudnya tak guna mata, bukan makna tak guna untuk melihat, tapi artinya tak melihat, tak sampai kepada kebesaran Allah Ta'ala. Tak sampai kepada Allah, dia sampai kepada diri dia saja. Kemudian walahum azanun, mereka ada telinga, la yasma'una biha, tapi tak dengar, tak gunakan untuk dengar. Telinga tu untuk dengar Quran ke, untuk dengar ceramah ke, untuk dengar apa lagi? Hari ni apa kita panggil apa ni? Ni kita panggil apa? Sesi apa ni? Borak-borak. Ya ke? Borak-borak berisi ke? Dia dengar borak-borak yang tidak berisi. Itu. Apa lagi? Dia dengar apa? Lady Gaga ke? Benda lagi. Awak dengar apa? Awak lah kena jadi mangsa duduk kat depan ni. BTS. Bukan faham pun. Dia melompat-lompat lepas tu dapatlah 1 bilion, 2 bilion dia punya tengok. Awak lah tu kan tengok sangat, jadi viewers dia dapat. Awak dapat saham tu kan, airline kan dapat duit dah, betul tak? Kan YouTube dapat duit dah. Saya pun dapat duit kat YouTube bagi duit kat saya. Sebab apa? Banyak orang tengok saya punya ni, tapi dapatlah berapa persen. Saya imagine kan, kalau saya pun dapat sikit tu kan, dapat sikit pun viewers tu dah dapat duit, bayangkan orang dapat bilion tu views. Maknanya bila awak tu klik, awak kata saya tengok je, tak, bila mana awak beri saham pada dia dah. Saya selalu macam beri duit pada dia, ambil duit BTS, saya sokong awak pun dosa pun jatuh, bagi awak sikit, ambil sikit pada muka kau, baru kau tahu nak sangat. Jadi jangan klik klik saya saja dengan muyassar kan. Betul kan. Tengok je kan, tengok lama-lama yang bagus lah, bukan macam saya kan, Ustazah Asma Harun ke Ustazah mana pandang yang bagus-bagus tak. Klik lama-lama, awak tak tengok tak apa, tempat yang free kan, biar dia berjalan je, telefon awak berjalan, betul tak dia akan banyak apa, lamakan viewers kan dia akan dapat duit kat dia. Awak kata saya suka tengok Ustazah Idrus ceramah kan, ceramah fiqh banyak kan, contohnya saya klik lah, tu tinggal lah dia. Komputer mana tahu kita tengok tak tengok, betul kan. Yang penting dia berjalan. Tapi yang tempat yang tak makan data awak lah kan, yang data free pergi ke KFC ke, duduk tepi tu tekan tu okey, habis cerita ni. Jadi Allah Ta'ala selepas tu dia sebut ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Binatang apa tu? An'am ni ialah 4 jenis binatang: kambing, lembu, adik-beradik dia kan, seladang, kerbau ke, sapi. Lepas tu apa ni yang tinggi tu apa? Bonggol tu, unta. Allah Akbar, lupa. Itu nama dia Al-An'am. Jadi Allah samakan kita ni sama seperti binatang tu, sebab tu masuk neraka. Tapi binatang tak masuk neraka tahu kan, balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Dia adal tu, dolal tu makna sesat. Kalau adal ada alif depan tu, itu makna lebih sesat lagi. Macam Allahu Akbar, Allah yang paling besar kan. Jadi dia tu lebih sesat. Okey, saya tak nak cerita lah panjang ayat tu kan, satu ayat saja dah pening dah kan kita, betul kan. Dah banyak sangat sebenarnya poin. Yang kita nak tengok ni, dalam ayat ni dia ada 3 benda Allah Ta'ala sebut kan. Manusia ni Allah Ta'ala telah memberi kepada dia. Yang pertama, Hasan tulis merah kan, tapi tak nampak merah ni. Apa ni? Al-qalbu. Yang kedua, al-mata.
Yang ketiga, al-telinga. Tu kedok atau telinga kan. Okey. Dengan ketiga-tiga ni, sepatutnya manusia ni terlepas daripada neraka tu kan, boleh masuk syurga. Tapi guna ni untuk apa? Tak ada, hampir guna tengok benda, tengok movie, tengok Netflix kan. Habislah. Hancur ni layak ni. Ni dengar untuk apa? Dengar orang merapa-rapa tu kan. Dengar. Kalau kita pun sama-sama kita, saya tak dengar apa-apa muzik, saya dengar mengumpat je. Sama tu. Kan? Cakap tak betul kan? Tapi saya nak fokus yang ni. Allah Ta'ala sebut mereka ni ada kolbun, tapi tak ni dia function. Yang ni function dia apa? Yubsir basar Yang ni function dia apa? Yasma. Kan? Yasma'un. Jadi okey, kalau itu apa fungsi hati sebenarnya? Fungsi hati Allah sebut sini ialah untuk this one. Apa dia fake ni? Fake ni ialah faham, bukan faham. Faham, kalau kita dengar satu benda, kita nak faham guna apa? Kita pergi sekolah kan, pergi universiti kan, dia masuk, kita faham guna apa? Guna otak ni kan, kita kata oh ni, this one. Kalau orang tak ada otak ni, awak tak ada otak ke? Awak cakap macam tu kan? Tak ada otak, tak boleh fikir ke? Benda ni pun bodoh betul, otak letak mana tu? Kau orang kata apa? Hati letak mana? Betul tak Kalau cikgu nak marah budak-budak kan, siapa cikgu sini? Tu cikgu lah, cikgu tu cikgu teruk sikit lah bukan cikgu baik. Dia kata, bodoh betul ni, tak ada hati ke? Kalau kata, cikgu tanya aku tak ada hati, awak ni tak faham-faham, hati letak mana? Hati? Cikgu, kita pun fikir dengan ini lah cikgu, bukan di sini lah cikgu. Cikgu ni sama juga, tak ada. Ni bukan nak suruh bergaduh dengan cikgu lah Saya nak beritahu je bahawa sekarang ni the function untuk hati ialah al-fahmu, al-fiqhu. Al-fahmu, al-otak ni, guna otak. Al-ilmu juga dengan otak ni. Jadi kalau kita faham something, awak faham tak bahasa Inggeris? Faham? Macam mana awak boleh faham bahasa Inggeris? Sebab saya belajar. Awak guna mana? Otak. Otak mana? Dia ada satu tempat sini kan, dia kata. Tempat untuk belajar apa? Bahasa kan? Dia letak sini. Jadi lepas tu saya faham. Tapi perasaan lain. Okey. Awak pergi ke jalan raya, dia kata berhati-hati di jalan raya, betul? Ada tak dia kata berotak-otak di jalan raya? Sebab apa berhati-hati? Guna hati sikit, tahu tak di jalan raya ni. Apa ni kita ni sopan santun ke? Kalau kita berkasihan belas tak? Guna hati ke guna otak? Tak tu tengok main budak tu. Awak dari segi logik kalau guna otak kan, budak tu hampas je masuk. Campur dalam tu bagi senyap tu. Itu bukan senyap tu start. Yelah, go terus. Finish. Betul tak Dari segi otak, logiknya. Buat apa budak? Menyusahkan, betul tak tengok dia jangan marah kat saya kan. Mak dia pun nak marah dah, nanti lepas dah. Tak boleh nak fokus sama mak dia. Celaka ustaz ni. Anak aku dia kata macam tu. Tak nak bawa anak, saya bawa contoh. Mudah sikit kan. Kalau tak ada anak susah nak bawa contoh. Okey, betul Tapi sebab apa awak suka kepada anak awak ni walaupun dia menangis? Mana mak dia? Angkat tangan sikit mak dia. Okey, mak dia. Kalau menangis malam pun bangun kan. Kalau dia berak pun dengan malam dia menangis, tolonglah sanggup berjaga malam untuk menjaga babynya. Itu dengan guna otak ke guna apa? Tak ada, guna hati. Sebab tu apa ni? Itu nama al-fiqhu, perasaan Dalam Islam Allah Ta'ala sebut sini apa? Sepatutnya manusia ni Allah Ta'ala berikan al-qalbu. Sepatutnya dia akan dapat ni. Jadi saya nak terjemahkan, kita kata apa? Berperasaan, bersensasi ke, betul kan? Sensation. Tak tahulah apa dah word yang paling sesuai sekali untuk ni sekarang ni. Setelah daripada mendengar ceramah saya, celoteh saya, borak-borak saya yang tak best ni, awak terjemah sendiri. Fungsi hati fungsi ni adalah untuk al-fiqhu. Sebab tu Allah Ta'ala kata ada hati tapi tak fiqhu. Tak fiqhu apa? Fiqhu pada agama. Jadi sekarang ni insya-Allah kita nak sesi kita ni ialah apa? Al-fiqhu dengan agama. Bukan nak apa? Bukan nak al-ilmu. Jadi hari ni bukan kita kata nak belajar nak tahu, tak payahlah, awak dah tahu semua, betul kan? Masuk sekolah agama dah lulus semua, betul? Dah tahu dah. Ukur semayang berapa? 13. Semayang tak? Tak semayang. Tu buat apa? Kenapa awak tak semayang?
Tahu tak terasa nak semayang lah. Tak terasa tu masalah tu. Lebih baik terasa nak semayang, tapi walaupun awak tak tahu nak semayang. Kalau awak terasa nak semayang, awak tak tahu nak semayang, awak akan belajar. Tapi kalau awak belajar semayang, awak tahu cara semayang, tapi kalau awak tak rasa nak semayang, awak tak akan semayang. Jadi sekarang ni agama ialah pada al-fiqh. Saya nak bawa lagi satu hadis Nabi. Jangan ke mana-mana kalau penat nak tanya soalan. Okey, pemadam. Best betul lah hari ni. Ada nak tanya soalan? Ni hajah-hajah banyak-banyak ni. Ada ramai hari ni, masya-Allah, ada berapa ribu ni. Kita bersama dengan kita ni, ada studio ni, ada studio pula. Kita ada lebih kurang 3,000 muslimat, masya-Allah. Dan kita ada berapa ni? 2,500. Ada brothers semua. Masya-Allah. Awak tak nampak, saya nampak. Pakaian putih, bergayut atas. Tunggu ajak, nampak tak? Nampak? Jangan zahirkan, nanti semua orang lari. Awak tahu kan, jin ni dia boleh menzahirkan sifat dia. Dia boleh menzahirkan bentuk dia dalam bentuk apa yang dia nak. Kecuali Nabi dia tak boleh lah. Itu nama dia jin. Allah, Nabi memang itu dia punya tu. Kalau dia boleh jadi kucing, dia boleh jadi anjing, dia boleh jadi Waalaikumsalam. Ni apa benda ni? Hari Raya. Dia boleh jadi ni orang yang ke-3001 baru sampai. Bersama dengan dia ramai belakang tapi tu bawa 10 orang. Masya-Allah. Nampak tak aja? 10 orang bersama awak belakang tu. Malaikat kata jin. Okey. Balik ni. Selepas ni kita nak cerita satu hadis. Saya nak bawa satu hadis Nak emphasize lagi apa yang saya cakap tadi tu. Supaya kita betul-betul faham. Ni hadis Nabi tapi hadis Nabi tak ada dalam Quran. Terpaksalah ikut dengan cakap saya, tapi boleh search dalam internet insya-Allah. Iaitu boleh search dalam internet. Sebenarnya hadis ni diriwayatkan oleh yang sangat-sangat sahih oleh Bukhari dan juga Muslim. Bunyi hadis ni, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tulisan tak smart sikit, turun ke bawah sikit tak apa bukan sengaja. Makna dia, man siapa? Yurid dikehendaki, arada yuridu. Bihi dengannya. Nya ni maksud balik sini. Sesiapa yang mana Allah Taala kehendaki, Allah Taala inginkan. Siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan. Maknanya siapa-siapa yang Allah Taala nak beri baik kepada dia, nak beri limpah kurnia lah kan. Apa agaknya? Apa yang Allah Taala akan buat pada dia? Apa makna tanda orang yang Allah Taala nak beri kebaikan pada dia? Allah Taala akan beri banyak duit pada dia. Betul? Ataupun bila dia minta kerja tu dapat. Betul aja tadi mana yang minta kerja tak dapat lagi tadi. Betul kan? Apa tanda Allah Taala sayang pada awak? Bila Allah Taala beri awak dapat kerja, betul? Tak salah. Orang dapat kerja tak mesti baik ni. Kan? Awak kan? Dapat kerja kan? Tak mesti awak dapat kebaikan. Kebaikan tu bukan tandanya dengan awak dapat kerja. Bukan tanda awak duduk di luar hospital. Itu makna tanda awak dapat kebaikan. Bukan sihat tu makna kebaikan. Firaun pun sihat. Betul tak? Ganas sikit lah ni cakap. Dia katakan Firaun antara orang tersihat dalam dunia. 40 tahun tak pernah sakit. Awak sakit tak? Sakit. Sakit perut lah, sakit apa macam-macam, betul sakit demam, sakit apa, kena vaksin sekali 2 hari demam. Dah demam juga. Firaun tak demam dia. Marilah corona apa benda tak sakit dia. Terus-terus mati terus dalam laut. Jadi tanda orang tu sihat bukan tanda orang tu. Adalah kan setengah-setengah kata. Ada seorang kan, kadang-kadang dalam paper kita baca, dalam inilah media sosial sekarang ni, ada orang dia kata, saya merokok tapi sampai sekarang 80 tahun umur saya, 100 tahun tapi saya merokok. Jadi dibuat kesimpulan apa? Kerana merokok lah maka dia. Ada pula. Saya minum, dia kata, sampai ketua saya minum sekarang, masih minum whisky. Daripada umur saya 7 tahun saya minum whisky. Tapi dia tengok umur saya panjang. Jadi kesimpulan dia, minumlah whisky. Kan akan boleh memanjangkan umur awak. Mungkin dia seorang je kan yang mati tak kira, yang lain ramai berjuta tu kan, betul kan? Apalah.
Jadi tanda Allah Ta'ala sayang tu bukan dengan Allah Ta'ala beri umur panjang, bukan dengan beri kepada dia kesihatan, tapi tanda Allah Ta'ala sayang di dalam hadis ini. Yang lain tu bohong semua. Hadis ni saja yang betul. Jadi kalau awak nak terima hadis ni, maka sekarang kita faham hadis ni. Apa dia? Bagaimanakah nak tahu orang tu dapat kebaikan ataupun tidak? Ni dia keyword dia kat sini. Tengok dalam hadis ni you bahasa Arab ni ialah dia, maksud dia. Dia bukan root word kepada perkataan tu. Who ni maknanya nya tu siapa? Dia balik sini. Ni nya. Sini pun ada nya. Semua yang sama. Tinggallah 3 huruf. 3 huruf, tengok kan, dia bukan main silap mata Ayat tadi kan ada 3 huruf kan. Sekarang ni 3 huruf juga. Fa Qa Ha. Apa dia? Faquha, al-fiqhu. Sorry, macam tu. Jadi artinya apa? Inilah keyword dia. Kalau Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita, sebenarnya duduk pada perkataan ni. Fiqhu apa ni? Pada apa? Fiqhu matematik. Awak tahu kalau matematik ni kita guna otak ke guna apa? Ke guna hati? Ada orang matematik sini, ada tak? Ada? Menangis. Awak ke? Menangis sebab tak boleh nak kira, tak boleh jawab. Belajar calculus panggil? Ada? Oh, dia panggil lah admit yang teruk, yang gila tu, orang payah tu. Ya Allah, payahnya. Awak pun menangis. Kenapa menangis? Payah nak jawab. Itu bukan sebab hati, bukan sebab tu, sebab susah kan. Susah ni hati. Tu kan? Jadi orang belajar fizik tak menangis. Orang belajar chemistry tak menangis. Orang belajar apa lagi? Bio tak menangis, tak. Dalam kelas dia cuma macam payahnya kan. Tapi kemungkinan orang yang awak pernah tak ke Jepun? Ke Jepun tu apa? Kecewa percintaan. Oh tak. Oh ingat pergi ke Jepun. Bukan ke Jepun, bukan pergi Jepun. Awak pernah pergi Jepun? Oh, pergi ke mana awak? Tokyo ke Osaka ke? Dah? Pergi mana? Pergi mana? Tokyo je, tak mana-mana. Tak pergi mana-mana? Oh, kalah juga awak dengan saya. Baik saya lah pula. Habis saya pergi daripada utara sampai ke selatan, saya merayak. Sorry tak adalah. Bukan saya nak mengalahkan awak. Tak ada apa lebih pun pergi ke Tokyo Jepun kan. Ke Jepun. Budak lah ajar saya. Sebab dia tu hari tu duduk sedih, sakit jiwa. Saya tanya kenapa awak ni? Ni cerita di Australia. Saya duduk Australia dulu 3 tahun. Jadi dia, kenapa awak ni? Tiba-tiba ni nak join ni program kita ni kan. Ni. Saya buat macam ni lah. Cerita ni tahun 2013. Awak lahir dah? Dah lahir dah. Oh, cuma umur 8 tahun baru kan? Yang lain tu tak tahulah. Awak lahir dah? Dah. Dah? 2003? Baru lahir. Okey lah. 2003 Saya di Australia masa tu. Buatlah macam ni. Jadi saya pun sambil-sambil kan, kita duduk lama adalah kolam macam duduk kan. Masa tu kangaroo main kat tepi kan. Kita orang happy lah. Jom kita keluar. Boring keluar kan. Sebab panjang. Masa tu saya buat program 5 hari. Masa tu cuti di Australia. Jadi dia orang tak nak balik. Dia kata jomlah, kata Ustaz, kita lepak-lepak, borak-borak, berisi lah. Jadi borak-borak lah. Masa tu musim sejuk. Tapi bila buka cermin ni best lah saya rasa. Kangaroo pun datang sebab dia lautan. Oh, kangaroo. Berebut ambil gambar. Okay, kita stop dulu, ambil gambar dulu. Menarik kan? Nantilah kita pergi Australia sama-sama kita ambil gambar. Jadi ceritalah ada budak tu seorang. Saya buat program masa tu di Melbourne. Tapi bukan di bandar, di kampung. Tepi Melbourne, 50 km. Ada seorang tu daripada Adelaide. Budak tu sekarang dah beranak pinak dah, nak dapat cucu dah. Budak tu. Lepas tu dia datang. Jadi sambil-sambil sembang kan, saya tanya, awak budak perempuan, kenapa awak datang ni? Saya ke Jepun. Ke Jepun? Binatang apa ke Jepun tu? Bukan pergi ke Jepun. Kecewa pencintaan. Boyfriend dia tinggalkan dia. Allah, jadi kecewa. Tak tahu nak buat apa. Ada program agama, pergilah. Dengan kecewa dan poyo panggil. Pergilah. Rupa-rupa, al-fiqhu, cerita hati. Barulah faham.
Tapi sekarang Masya Allah bagus dah 40 tahun dah budak tu. Okey, cerita apa tadi? Cerita pasal kecepen. Okey, awak pernah menangis tak? Oh, menangis lah kalau kecepen betul menangis lah, letak bantal muka atas bantal. Mak panggil ketuk pintu, makan tak nak kan. Sebab apa? Putus cinta. Apa sangat putus cinta ni? Lelaki banyak atas dunia ni, tahu tak orang pergi depan tu banyak tu kan, depan tu kan, dekat bandar tu bersepah lelaki. Suka bersepah terpijak-pijak kan, tersepak-sepak lah maksudnya. Dan apalah susah sangat kan. Yang penting tu awak ni masuk syurga ke tak, awak ni baik ke tak, awak ni fake ke tak. Itulah nak cerita. Sebab itulah Allah Ta'ala kata sini, tak penting awak ni. Yang penting ialah apa? Awak faham tak agama ni? Faham dengan apa? Faham dengan hati yang kita faham tadi kan. Bukan faham dengan faham Faham Bukan faham tahu A, B, C, boleh jawab MCQ. Bukan. Tapi awak terasa tak? Ni lah kita nak cerita hari ni. Terasa dengan agama. Itulah benda yang susah sangat, yang Nabi SAW nak campurkan dalam hati pada sahabat tu. Ada seorang bernama Ibnu Mas'ud, sahabat. Cerita ringkas je dia. Dia ni penggembala kambing, dia ni miskin, dia ni hamba, dia ni apa semua. Kerja dia bela kambing orang Mekah, pergi bawa kambing. Lepas tu Nabi SAW keluar satu hari kan, Nabi jumpa dia. Nabi kata, ada kambing tak? Tak ada, ni kambing orang, dia kata. Okeylah, tak apa Nabi. Tapi berlakulah satu benda situ, menyebabkan dia terkebil-kebil. Faham terkebil-kebil lah. Tu terasa hati, tu masuk Islam. Mudah kan? Ada seorang lagi bernama Adas. Pernah dengar nama Adas? Tak dengar? Tak dengar bagus. Adas. Awak boleh cek dalam internet ada. Adas. Dia ni seorang Kristian. Nabi SAW datang, dia Taif kan. Lepas tu Nabi kena lontar dengan batu. Dia berdarah, Nabi berdarah kan. Pergi tu tempat dia kan. Nabi baca nak makan. Dia bagi kurma pada Nabi. Dia ambil kurma, Nabi baca bismillah. Bismillah. Tuan ni siapa? Dia tanya. Kata aku ni Nabi tanya dia apa? Kamu ni dari mana? Dia kata aku daripada Iraq. Kenapa datang sini? Aku ni hamba. Kamu daripada tempat nama apa? Ninawi. Jangan terkejut. Tahu Ninawi? Ninawi ni satu tempat. Nabi kata itu tempat Nabi Yunus bin Matta. Yunus, dia tanya, macam mana kau kenal Yunus? Yunus tu saudara aku, dia Nabi, aku pun Nabi juga. Tu dia masuk Islam. Mudah kan? Terasa. Apa yang dia tahu pada masa tu? Dia tahu hanya Nabi tahu. Itu saja. Mana ilmu sikit, pengetahuan sikit, tapi terasa kan? Orang panggil benda tersentak kan? Macam itulah. Jadi sentapan, tarbiyah sentak. Itulah sebenarnya yang nak dibina dalam hati kita, insya-Allah. Jadi kalau baca Quran, Nabi kata baca dengan menangis. Kalau tak boleh menangis, buat-buatlah menangis. Buat-buat menangis mana? Kenapa lah mata aku ni keras sangat? Sebab apa? Kita baca dengan otak kan. Kalau kata Nabi tu jangan belajar tajwid lah. Tak boleh. Kena belajar tajwid. Dah belajar tajwid tu, belajar faham makna dia. Supaya apa? Faham makna tu. Kalau kata tak apalah, aku baca dapat pahala. Hey, you ingat ni sok kau Cina ke? Faham tak? Betul tak you baca Quran dapat pahala? Betul. Siapa kata tak betul? Berapa pahala dapat baca Quran? Awak saja kena tanya. Tanya orang jauh-jauh. Duduk depan lagi, lain kali. Berapa pahala baca Quran? 1 huruf 10. Betul. Okey, kenapa Allah Ta'ala memberi pahala yang begitu besar untuk orang baca Quran? Sebab nak suruh kita ni ingat baca Quran. Baca lagi sampai baca. Okey, awak baca Qul Huwallah dengan awak baca satu Quran, sama tak pahala dia? Maksudnya bukan panjang pendek, faham tak? Awak baca Qul Huwallah, katakan maksud macam ni, saya nak cerita kat awak. Qul Huwallah ni, let's say kata Qul Huwallah, Qul Huwallah ni, Qul Huwallah Qul Ahad tu lah. Katakan ada berapa huruf? Kata let's say kata 100 okey. Katakan Quran sepenuhnya, sebiji Quran tu ada berapa? Katakan ada 1000. Katakan bukan 1000 huruf. Katakan
Berapa kali ganda ni? 10 kali ganda, contohnya. Okey, kalau macam tu, tak perlulah baca yang ni susah-susah. Kita baca yang ni 10 kali ganda sudah, betul Dah dapat 100. Pahala sama tak? Faham tak matematik? Tak adalah susah sangat tu, matematik kampung je. Oh, dia ni dah terguna hati sangat, terlebih hati pula. Awak ni jangan terlebih hati. Sekarang guna otak guna otak. Matematik guna otak. Sekarang kalau kita baca ni 10 kali dah sama dengan 1000. Maknanya kenapa Quran Allah turunkan 30 juz? Kenapa tak turun Qul Allah cukup lah? Betul kita ulang baca Qul Allah 1000 kali. Betul tak? Pahala sama tak? Pahala baca yes sama. Tapi pahala faham tak sama. Sebab apa? Yang dalam Qul Allah tak semestinya ada dalam tempat lain. Faham Faham tak? Oleh kerana itulah, maka sebab itulah belajar ayat muyassar. Berapa kali saya sebut muyassar ni? Kan? Belajar tajwid, baca Quran, tapi kena belajar faham. Betul. Sebab dengan faham Quran lah, faham ni dengan apa? Dengan otak. Kemudian apa? Cukup tak baca dengan faham Quran dengan otak? Tak cukup lagi, dia kena turun ke hati. Biar ada feeling. Okey? Itulah nama ni. Bila sampai ke hati, barulah selesai masalah tadi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ni ada hati tapi tak guna untuk faham ayat-ayat Allah. Tak terasa tidak merasai. Habis. Okey? Sekarang kita rehatlah 1 minit. Berapa dah 3 minit? 3, 1 minit je. Nak tanya soalan? Tanya. Padam. Tanyalah soalan. Ni awak tepi ni kenapa tanya saya selalu? Sakit hati saya. Sakit hati ni bukan sakit otak kan? Kalau sakit otak ni cerita lain pula. Buat turunlah sikit ni. Menghalang tapi apa nak komen? Suara tak best ke ni, makan kuih tu. Boleh makan Kita ni bukan ceramah yang tak boleh makan. Air tak ada. Bawa makanan je. Sakit nanti leher. Dalam tu ada apa tu? Besar je pen dia. Cuba tengok pen awak besar mana? Dah? Oh, beg kecil je. Takut awak ada pen yang mata besar. Siapa tengok? Ada 45 second lagi. Oh, lambat. Jam kita dia macam slow. Allah mak. Tak berut. Terima kasih. Ada apa komen tu cakap Kita berhenti 3.30 kan? Sebelum azan asar. Ada surau ke sini? Ada surau dalam ni. Jadi kita sembahyang situ ataupun sembahyang di masjid. Tapi saya rasa macam tak habis lah soalan awak ni. Tak apa Saya rasa kena buat siri yang kedua esok. Ada 30 second lagi. Lambatlah. Bukan majlis taklim Ustaz. Bukan majlis taklim. Majlis tafqih. Majlis tafqih. Betul. Dia kena marah sikit barulah tafqih. Kalau kita beritahu 1 campur 1 equal to 2, itu maksud apa tu? Itu taklim. Sambil-sambil sambil-sambil. Cuba tengok surah Al-Jumu'ah sambil-sambil. Al-Jumu'ah ni surah yang ke berapa? Muka surat apa? Muka surat 553. Ayat nombor? Tanya pula. Mana Ustaz? Ni. Wallazi ba'atha fil mu'minin. Okey. Muka surat apa muka surat? 553 page. Betul. Okey.
Masih ada 15 second lagi. Lama jam ni. Sambil-sambil kita tengok. Ayat dia ayat nombor 2. Surah Jumu'ah. Muka surat 553. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutuskan pada orang-orang yang ummiyin. Ummiyin artinya orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dalam setengah terjemahan dia kata orang yang buta huruf. Tapi maksud yang lebih tu lagi ialah maksudnya orang yang tidak mempunyai ilmu, tak mempunyai ummi. Dialah yang mengutuskan. Dia tu Allah. Allah lah yang telah mengutuskan pada orang-orang ummi itu, iaitu orang Mekah dulu, rasulan, seorang rasul minhum, daripada kalangan mereka. Makna rasul tu daripada orang Mekah, bukan rasul daripada orang luar. Bukan juga daripada malaikat. Kemudian selepas daripada tu Allah menceritakan tugas seorang rasul tu, iaitu yang pertama yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat. Membacakan ayat ni maknanya ceramah lah, kita katakan ceramah ke media sosial ke apa-apalah kan, menyampaikan maknanya, memberitahu. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Yang kedua yuzakkihim. Yuzakki tu maksudnya ialah membersihkan. Maksud membersihkan tu ialah maknanya yang kita sebut ni. Membersihkan tu apa? Bukan membersihkan badan. Kalau bersihkan badan, bersihkan baju, masuk dalam washing machine. Betul Tapi ni bukan nak bersih baju. Nak bersih apa ni? Bersihkan hati. Bukan bersihkan otak. Bersihkan hati. Jadi tugas nombor 2, membersihkan hati. Yang ketiga, wa yu'allim. Saya nak fokus ini, dia gunakan the word tu kan tilawah, nombor 1 T T nombor 1 ialah tilawah, iaitu membacakan, menyampaikan. Kita panggil tabligh ke, kita panggil dia sebagai menyampai, kita panggil ceramah ke, bentuk dia macam-macam boleh jadi. Yang pentingnya kita nak beritahu kepada orang ramai satu perkara yang mereka tak tahu. Itu nombor 1. Yang kedua, selepas daripada mereka dah tahu, mereka dah dengar, nak dengar ceramah ke, nak dengar apa kan, mestilah orang yang bersama-sama tu dibersihkan. Dibersihkan apa? Dibersihkan hatilah, daripada yang kotor buang. Itu yuzakki. Kemudian yang ketiga, setelah dibersihkan, maka mesti yu'allim, barulah taklim. Jadi taklim tu, yu'allim tu datang kemudian, selepas daripada bersih. Faham? Kalau orang tu tak bersih, hati tak bersih, maknanya tak ready untuk terima benda-benda baik kan, dia hanya tahu nak belajar saja. Tapi nak belajar saja, jadilah ni masalah ni kan. Orang yang belajar agama sebagai contohnya kan, tapi dia tak ada perasaan pun nak kepada agama. Ada kan ramai orang macam tu Orang yang nak dia belajar agama. Kenapa belajar agama? Sebab dah tak boleh masuk kuliah lain, tak boleh masuk fakulti lain. Boleh masuk fakulti Usuluddin saja. Jadi dia pun belajarlah agama, dia pun jadilah tahu agama, tak ada perasaan agama. Beza kan? Dia mesti betulkan perasaan dulu sini dalam ayat ni kan. Jadi sahabat-sahabat Nabi tu, mereka ni tak nampak kan, nampak kepala saya saja dalam tu. Apa, minta maaf lah sebab sesi rehat ni masih ada lagi 10 second. 10 second lama. Itulah kesimpulan daripada ayat ni. Faham Jadi insya-Allah kita sekarang ni masuk sesi ni, bukan sesi nak at-ta'lim, kita masuk at-tazkiyah ni. Kita nak faham tentang ni. Okey, habis. Allah Ta'ala berikan kepada kita, habis cerita ni. Habis topik ni habis dah. Nak cerita lain pula ni, ada setengah jam lagi. Iaitu Allah Ta'ala menjadikan pada manusia ni mengikut kajian saintifiknya. Saya tak tahu ni kajian betul tak betul, tak tahu Dia kata otak manusia ni ada 2 belah, betul? Sebelah sini, sebelah sini, betul? 2 jenis otak. 2 jenis otak, bukan 2 jenis otak. Dua section otak. Otak saya tak lupa, otak kanan tak kiri Satu tu dia kata yang gunakan untuk matematik, untuk benda-benda yang jenis number. Faham tak? Ada kan? Betul Pernah dengar Betul tak betul tak tahu, orang yang buat tu pun dia buat kajian je. Kalau terak rosak sebelah sini, dia pun tak tahu nak mengira dah. 1 campur 1 10 kot dia kata kan. Tu dia dah bodoh sebelah sini. Sebelah satu lagi ni kiri kanan biasanya. Kanan ni ialah otak yang jenis dia benda ni. Faham tak dia macam art sikit. Art seni. Betul. Sebab tu di sekolah, di universiti,
dia akan ada dua jenis fakulti yang berbeza. Fakulti otak kiri. Fakulti otak kiri ni contohnya kan, fakulti matematik. Oh, tak ada gambar ni, ya Allah. Oi, terima kasihlah pembantu saya ni. Dia bukan hanya pemadam, tapi saya nak kata, tengok saya baca kat sini. Left brain, logic, analysis, sequencing, linear, mathematics, language, fact, bla 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 bla. Otak kanan pula, creativity, imagination, holistic thinking, art, tu lain. Okey dah, terima kasih. Itu dalam tu. Jadi awak tak terima tak kira kan, tapi itu hakikat yang buat kajian berdasarkan kajian, kita terima je kan, tak salah pun, bukan bertentangan kan. Tapi Allah SWT jadikan kepada kita memang betul kita ni ada imagination tak? Kita ni ada, orang panggil apa tadi yang saya sebut, dia sebut kita, iaitu kreatif kata. Ataupun kita kan, dia dalam fakulti university, dia akan ada dua benda ni kan. Dia panggil fakulti matematik, fakulti computer science, computer engineering kan. Semua tu berdasarkan kepada fizik, matematik, number, tu tak orang belajar benda tu langsung tak guna otak kanan. Dia tak ada perasaan orang macam tu betul kalau awak dalam fakulti tu kan, dia tak ada perasaan. Dia boleh duduk dalam, dia tak ada kira dah kurang. Tapi kalau orang tengok kan dekat Apple ke, yang ada design kan, duk kira matematik, tu lah nak design secara kat Apple tu kan, dia duduk kerja dalam tu guna otak tu, dia berjalan macam tu je. Konon-konon. Satu lagi art ni kan seni gila betul pergi kedai kain, yang manakah paling cantik? Awak pergi kedai kaling sorry kedai kaling pula, kedai India yang jual kain, kena Nazmi. Manakah kain yang paling cantik? Awak beritahu lah. Awak kata yang tu cantik. Mari seorang lagi ni, cuba mana yang paling cantik? Dia kata yang tu. Kenapa tak ada? Kalau number 1 dengan 2, kalau mana yang paling besar? 2 yang paling besar daripada 1 kan. Kalau orang kata tak, nombor 1 paling besar. Awak, are you okay? Artinya apa kan? Bahawa manusia ni kan, dia ada benda yang mana dia nilai ni. Awak tak boleh nak tolak lah benda tu kan. Jadi kalau kita masuk, orang belajar, orang ni lah dalam fakulti, dia kata fakulti agama ni letak pada otak kanan. Sebab agama ni dia bukan, ekonomi di sebelah kanan, politik sebelah kanan. Apa lagi? Okey, habis. Sekarang ni saya nak bawa cerita kepada awak ni. Satu benda hakikat atas dunia yang berlaku. Orang nak jadi pemimpin dunia, dia otak kanan ke otak kiri? Banyaklah, memanglah dua-dua otak terguna. Janganlah tak guna sebelum. Awak tengok okey, awak tengok Perdana Menteri British. Kalau awak tahulah awak bilang Winston Churchill ke, sampai sekarang John Major ke, sampai ke perempuan tu kan, perempuan besi tu, sampailah kepada sekarang ni nama apa? Oh, lepas Mei. Sekarang Perdana Menteri British nama apa? Allah, lupa dah nama dia. Tak apalah, American. Sebelum ni nama dia Trump. Sebelum ni nama dia Osama pula. Barack Obama. Sorry. Lepas tu sebelum tu apa nama dia? Bush. Apa-apalah sebutlah kan. Sekarang ni nama dia Biden. Awak tengok dia punya latar belakang dia, background dia. Dia belajar apa? Obama belajar apa? Ni belajar apa? Majoriti dia adalah peguam. Sama ada peguam ataupun ekonomis ataupun ni. Saya nak bawa cerita tentang Perdana Menteri Malaysia bermula daripada Perdana Menteri dia bertukar-tukar majoriti tu daripada otak kanan. Najib, kenal Najib? Kawan awak kan? Najib Rosmah tu. Dia tu belajar Nottingham tu. Dia belajar apa? Ekonomis ni sebelah sini tahu, bukan sebelah sini. Sebab apa? Ekonomis ni tak ada yang 1+1 ialah 2. Ekonomis ni dia predict banyak benda. Dia kata sebab tu kalau belajar ni kan, dia tak ada satu definition, dia tak ada satu tak kan. Matematik lain, ni lain kata. Biasa dalam dunia ni, contoh lagi saya nak sebut orang nak jadi pemimpin, awak jadi raja negara mana-mana kan, dia akan hantar belajar apa? Belajar sains politik, belajar pentadbiran, dia akan belajar jenis-jenis macam tu. Dia tak belajar matematik. Bukan maknanya bodoh matematik. Dia belajar matematik basic, tapi dia tak jadi pakar matematik. Yang sebelah sini, saya angkat sebelah sini otak sebelah kiri ni kan. Tengok
Biasanya atas dunia jangan marah kat saya orang matematik engineering apa kan, adalah menjadi hamba kepada orang sebelah sini. Sabar. jangan tu dengan awak jangan awak kata awak belajar apa, awak background apa, ni Oh, komputer. Awak ni Literature. Sastra English. no Bos. apa Accounting. Account. betul tak, dia tu kira ledger dia tu, nombor ni berapa masuk keluar duit tu je lah. Tu semua kita nak tanya tak apa no. Tapi awak jangan ketawa, bukan maksudnya awak ni saya ekonomis, saya masuk syurga lah sebab guna otak kanan. Tak ada kaitan pun bukan makna awak jangan sedih mentang-mentang belajar engineering maka aku tak ada jaminan lah aku ni, tak ada no. Dia campur sikit, dia campur gini sikit. Dia gitulah. Ni Sosiologi. lagi ni betul sosiologi sudahlah sini tak ya. Ini engineering ni kan hati. Okey, just nak tengok kan kita ni macam-macam, tapi sebenarnya kan kita ni kadang-kadang guna otak ni, tapi tidak semestinya orang yang guna otak sebelah ni dia ni baik, tak. Tapi nak ceritanya ialah ada benda-benda yang kita guna. Okey, sekarang ni kita nak kata apa dia sejarah, masuk pasal sejarah ni kan. Okey, baru nak masuk topik. Sejarah ni apa? Sejarah ni ialah perkara yang lampau, his story tu tuan, bukan story aku, his story. Cerita mereka, sejarah bukan sejarah aku, cerita mereka bukan cerita aku, betul kan? Ni dia masuk mana, kanan ke kiri? Dah dia masuk sebelah sini, betul kan? Dia bukan sebelah sini, otak kan, ni mata gitu lah. Dia pakai cermin mata lah bagi supaya nampak sikit. Ni otak. Ini ni apa ni, history ni adalah sebelah sini. Berguna tak berguna sebelah sini? Sangat-sangat berguna. Kenapa? Kita kata kalau kita matematik, orang pandai matematik, dia akan boleh belajar engineering dia belajar fizik, belajar engineering tapi apa guna perkara ni semua ni? Minta maaf tunjuk sebelah sini kan. Apa guna ni? Dia untuk membina dunia, betul? Kita nak buat jambatan, nak buat bangunan, nak buat ni, nak buat kelereng, nak buat semua benda guna engineering kan? Semua guna matematik kan? Nak buat kapal terbang, nak buat apa, semua guna matematik kan? Cuma nak tanya awak buat kolam renang ni untuk apa? Kolam renang ni kenapa kita buat di sini kenapa kita tak, awak pun marilah orang arkitek tu kan, kenapa design macam ni dia fikir pasal design je, kenapa tak cantik lagi ni gini kan? Tapi yang betul-betul kan nak buat dalam macam nak buat guna apa benda tu engineering. Tapi ada satu lagi orang tu why why kita buat kolam renang kalau orang tak ada nak berenang pun? Yang sana fikir apa? Dapat duit lah, architecture smart kan, betul kan? Yang sana fikir supaya tahan lama kan, supaya air tak meresap. Tapi ada seorang lagi datang dari segi ekonomi kan, ekonomi ke kita buat benda di sini? Pula kata mari orang history pula. Dari segi sejarah saya rasa macam-macam kan, betul tak? Sekarang ni Nabi SAW datang kepada kita semua nak cerita pasal apa? Otak kanan ke otak kiri? Jawab dan bagi reason. Awak belakang. Faham tak soalan saya? Terkejut lah. Terkejut soalan. Kita ada 3,000 kat sini kat depan saya. Jadi saya sempat tanya tadi berapa orang saja kan yang di depan yang belakang-belakang tak sempat nak tanya. Soalan saya semula Nabi SAW datang kan? Betul. Penting tak Nabi datang? Penting. Kalau Nabi tak datang apa? Habislah kita hanyut jadi Abu Lahab semua. Jadi Abu Jahal, betul? Betul lah.
Okey, tapi Nabi SAW ni datang ni untuk mengajar apa? Otak kanan kah atau otak kiri? Faham tak? Bukan Nabi nak buat universiti, bukan. Tapi nak cerita what Nabi emphasize dalam hidup dia, yang nak beritahu kepada manusia, nak betulkan manusia ni, nak betul otak kanan ke otak kiri? Dua-dua awak kata tu orang nak safe side lah tu kan. Dia nak selamat sepanjang hayat dia kan. Takut nak cakap pagi. Kanan ke kiri? Kenapa awak jawab kanan? Berani awak. Awak kena bagi reason. Tengok kan, otak kiri ada satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi. Nabi berjalan satu hari di Madinah dalam kebun kurma. Dalam kebun tu orang di Madinah ni sampai sekarang ni banyak ladang kurma. Nabi berjalan dalam kurma, orang tengah nak orang yang tanam pokok kurma tu, dia kena nama dia kena macam apa mendebunga kan, panggil apa? Apa panggil mendebunga kan? Dia kena macam Semai. bukan, pokok kurma tu besar kan tak dia panjat ke atas tu, dia macam supaya Pollinate. Membungakan. saya bukan orang agriculture kan, tapi orang agriculture betul lah, apa dia orang? Pollinate. Tahu tak maknanya kalau dia tak pollinate, okey, cuma buah dia tak cantik, buah dia tak banyak. Jadi setiap tahun pada musim dia berbunga tu, maka orang Madinah dia akan itulah supaya tu. Biasanya kita bukan kepada lebah kan, kepada binatang, kepada angin kan. Tapi ni dia buat, dia tak sepanjat dia tu dia buat supaya apa? Buah tu jadi besar, jadi banyak, macam itulah. Pollinate awak kata ikut cakap awak Nabi jalan tu, Nabi tengok orang tengah pollinate tu kan. Sahabat Nabi lah dia pollinate pokok. Nabi tanya apa dia kata awak buat apa? Dia kata tengah pollinate. Cik, cakap putih dia. Dia cakap Arab, dia kata okey. Nabi cakap apa? Nabi kata kalau tak buat macam tu tak boleh ke? Nabi cakap macam tu, dia tanya, faham tak? Tanya. Aku tanya kau, kalau tak buat tak boleh ke? Orang tu faham apa? Tak boleh buat. Dia kata kalau macam tu tak boleh buat lah. Nabi jalan terus, dia pun menung. Kalau macam tu Nabi larang lah, tak dia, aku tak nak buat lah macam tu. Dia pun tak buat. Tahun tu apa jadi? Buah jadi tak elok, tak boleh ekspor ke sini. Tak, tu tambahan saya yang merapu. Buah tak elok, tak banyak. Kemudian dia report pada Nabi, ya Rasulullah, buah tahun ni tak bagus lah. Ni ada dalam hadis dalam hadis, awak check dalam hadis ada. Tapi saya cerita dia macam itulah, saya tambah-tambah sikit kan, goreng-goreng sikit kan, live cook sikit bagi sedap kan. Jadi dia pun beri pada Nabi. Nabi kata, kenapa buah tak jadi? Bukankah ya Rasulullah hari tu kau datang, kau beritahu, kata kalau tak buat macam ni tak boleh ke? Sebab itulah buah tak elok. Nabi SAW mengeluarkan kata-kata dia yang masyhur. Dia kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tu hadis dia. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Maknanya masalah agriculture, awak dah pengalaman kan, gini. Itu makna apa tu? Ni awak dah tahu kalau buat macam ni akan runtuh, betul tak? Kalau tak buat foundation, buat bangunan tinggi, jatuh nanti bangunan tu, betul tak? Tak tahan lama. Kalau buat macam ni, masalah tak elok tu, biarlah awak architecture, malah layan orang architecture tu. Ni kita cerita pasal engineering ni. Matematik, kalau tak buat macam ni. Kalau kapal terbang, awak tak buat macam ni, tak akan naik kan. Awak boleh pusing situ, atas landasan tu kan, tak naik kan. Sebab apa? Tak ikut dia punya scientific punya tu kan. Itu masalah apa tu? Ni, masalah pokok ni. Jadi maksud sini difahami apa? Aku datang bukan nak mengajar cara tanam pokok. Masalah tu kau uruslah sendiri. Kau pandai-pandai fikir. Kau belajarlah sendiri. Aku datang ni nak mengajar, kenapa kau tanam pokok? Jadi artinya kenapa kau buat kolam renang kat situ? Kenapa? That is, ini the why ni lah yang Nabi nak ajar.
Kenapa kau sembah ni? Kenapa tak sembah ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Inilah salah ni betul, ni salah betul kan. Bukan nak cerita ni. Sebab tu dalam Islam ni dia tak ada pun nak katakan macam mana nak hilangkan corona. Awak nak guna vaksin. Vaksin apa yang terbaik? Pfizer ke, AstraZeneca ke, apa lagi? Moderna ke, Johnson ke, Farm lah. Oh, Farm ikut pandai awak lah, pandai-pandai lah tu kan awak kan. Selagi mana tak haram, awak berguna je lah mana-mana kan. Betul tak? Dia tak ada lah. Yang pentingnya apa? Bila ta'un tu awak akan dapat pahala. Bila awak bersabar. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ta'un tu maksudnya penyakit yang berjangkit kan. Apa-apa penyakit berjangkit, kalau kena pada awak kena yakin satu, awak tak akan mati. Kalau Allah tak tetapkan awak mati. Dan lepas tu awak kena berjaga-jaga. Awak tak boleh pindah kawasan, awak tak boleh ni. Dalam hadis sebut kan, semangat kan. Baru semangat pukul 3.30 baru nak semangat. Jadi kedatangan Nabi adalah untuk mengajar, memberitahu kenapa kita harus buat satu-satu benda tu. Kerana Allah lah jawab dia. Mudah je kan. Innamal a'malu binniyat kan. And then tapi bagaimana cara supaya ini betul? Okey. Itu adalah next session kita. So why sejarah? Kenapa sejarah? Sejarah ni banyak sejarah ni. Dah padam, last padam ni kan, insya-Allah. Sebab dia 45 kan? Asal kan? Betul. Sebelum 45 insya-Allah kan. Saya berhenti 35 saat tadi, selamat 5 minit tadi kita kena start okey jadi okey insya-Allah. Terima kasih pemadam. Okey. Sejarah dia panjang sebenarnya macam ni. Whiteboard ni tak muat sebenarnya. Kalau boleh sana. Ni ada lapis ni. Macam UK boleh tolak kan? Tolak kan? Tak ada. Ni sejarah dia. Semangat tu. Bagus lah. Jangan duduk kat sini dah. Nanti takut saya lari nanti. Zaman Nabi Muhammad Nabi Muhammad sini berapa? 23 tahun sahaja. Ini dia lahir 40 sini kosong, sini 40. Betul Sini ni maka kecil. Kemudian selepas Nabi ni apa? Khulafa 4 orang. Nama dia Khulafa Rasyidin. Lepas tu nama dia Umayyah, nama dia. Khalifah. Lepas tu nama dia Abbasiyah. Lepas tu nama dia Utsmaniyah. Ni daripada sini sampai sini, ini dah sampai tahun berapa ni? 1924. Panjang tu. Sejarah yang berlaku ni, kita ni duduk sini ni. Nampak awak ni. Ni awak ni. Ni awak ni. Ni. Baju tak pakai. Kita di sini ni, kita akan di depan kita ni akan berlaku lagi ni. Ni. Kan? Nampak ni. Ni sampai sini. Berapa tahun lagi? Tak tahu. Awak akan hidup berapa tahun lagi? Ada ni. Awak saya muda-muda lagi kan. Saya dah nak mati dah. Saya on the way tu ni. Dah dekat-dekat nak maghrib ni. Awak ni baru nak duha kan? Faham tak? Baru nak tengah hidup. Lepas ni apa yang awak akan berlaku agaknya depan ni? Tak tahu. Kenapa orang Yahudi membina negara Israel? Dalam Quran ada sebut kan? Kenapa dia bina negara Israel? Dulu orang Yahudi ni scattered. Di Argentina ada, di Russia ada, di India ada, di Ethiopia ada, di Amerika ada, di Jerman ada. Lalu Hitler dia kata bunuh dia dalam Holocaust kan. Lepas tu dia lari ramai-ramai. Lari ke mana? Setengah lari ke Amerika, setengah lari ke Bulgaria, setengah lari ni kan. Lepas tu pula pergi mana-mana negara, pergi UK dulu, masa zaman King apa tu, dia belasah semua, dia bunuh semua Yahudi. Sebab Yahudi ni kacau belau. Buat kacau kan. Jadi dia pergi sini kena, dia pergi sini kena. Semua orang benci pada dia, orang Yahudi ni. Sekarang tahun 1048 dia pun buatlah negara dia. 48 ni 24 kan? 48 1948 dia berkumpul tiba-tiba di satu tempat, nama dia Palestin. Dia kumpul semua, datang seluruh dunia. Dia bina satu, dia bunuh orang Palestin, dia halau orang Palestin, tanah dia tu yang mana dia dulu berapa persen, dia 2-3% je tanah dia tu di Palestin tu. Tapi dia datang ramai-ramai, dia halau. Tahu? Dia tubuhkan satu kumpulan nama dia Haganah kan. Haganah ni enggak bersenjata. Orang senjata dia bunuh, dia halau, dia bunuh macam-macam lah. Last kali jadi bina negara dia. Israel nama dia. 1948. Lepas bina negara Israel, semua orang Yahudi apply datang ke Palestin tu ramai-ramai.
Bila datang ramai, tak ada tempat nak duduk. Apa dia buat? Dia halau orang Palestin. Itulah tu. Yang the last tu, yang Jarrah kan. Kampung Syekh Jarrah tu, satu kampung di Baitul Maqdis. Jadi tempat tu asalnya orang Arab tinggal. Kan? Orang Palestin. Dia halau tu. Sebab apa tu? Nak datang lagi daripada luar tu, nak masuk tu. Jadi dia halau ni, dia buat rumah dia. Dia halau ni buat rumah dia. Penempatan baru tu kan. Jadi ni dia berkumpul sini. Berkumpul ramai-ramai. Dalam Quran ada rupanya cerita pasal ni. Dulu orang Yahudi ni berskater-skater, lepas tu mereka akan berkumpul. Bila berkumpul tu sebenarnya apa? Mudah nak bunuh. Kalau skater payah nak bunuh. Betul tak ni? Dah duduk sana seorang, duduk sana seorang. Macam mana nak bunuh ni? Duduk satu tempat mudah lah. Bom mati semua. Dalam Quran sebut macam tu lah. Jadi sebab tu ada seorang syekh tu, saya dengar kan, syekh dia bacakan ayat Quran tu, baru kita perasan dalam Quran sebut dah sebut dah. Nanti mereka akan berkumpul di satu tempat nanti, tu jaga. Lepas tu dalam hadis datang, mereka nanti akan dibunuh di pinggiran Baitul Maqdis. Dalam hadis sebut kan? Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi jangan takut lagi. Masalah tu siapa yang nak bunuh? Mereka ni. Nak bunuh bukan sebab mereka ni kita suka bunuh orang. Faham tak? Saja tak ada hobi, tak ada cerita, tak ada kerja, bunuh. Sebab Allah Ta'ala buat macam-macam kan. Dia bunuh. Kita tengok tak? Dia bunuh orang. Jadi cerita tu panjang lah Tapi nak ceritanya, apa yang akan berlaku ni? The next, wallahu a'lam bisawab. Tapi bagaimana kita tahu? Kita boleh predik tak masa depan ni? Boleh predik masa depan berdasarkan kepada apa yang belakang. Jadi belakang ni sejarah dia ialah macam ni seolahnya. Dia naik macam ni. Saya buat gambaran je Lepas tu dia start turun macam tu. Bukit apa? Tak tahu lah bukit Gunung Kinabalu. Gitu sikit. Gitu. Inilah cerita dia. Untuk faham apa yang akan berlaku, dia sekarang turun kan. So adakah dia akan naik balik macam ni? Dia akan naik balik macam ni? Tak tahu. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi akan datang, insyaAllah. Cerita yang sangat menarik, insyaAllah, untuk kita belajar sejarah. Kalau tak tahu sejarah, awak tak akan tahu apa yang akan berlaku. Itu saja. Wallahu a'lam siri pertama kita insyaAllah. Siri pertama tu kita ada 4 siri. Terima kasih semua minta maaf kepada orang yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Siapa yang nak ikut lagi, siapa yang boring, ataupun siapa yang ada line free di rumah kan, wifi free unlimited, tekan je, tengoklah saya setiap hari. Boleh tayang kepada, kalau mak tanya, ayah tanya kan, awak pergi ke mana ni? Pasang di TV kat rumah tu kan. Ni lah ustaz ni, best kata, pujilah sikit. Iklan, puji pun iklan juga situ kan. Supaya ajak semua insyaAllah. Kita tak ada rahsia saya benda ni kan. InsyaAllah boleh ajak mak, boleh ajak ayah, boleh tengok kan. Ada orang cerita kat saya bila 2-3 hari lepas, dia kata kan, dia buka tayang kepada mak dia pun semangat pula. Mak dia pula semangat tengok, lebih semangat daripada dia dah tidur, mak dia tengok lagi. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih kepada pengerusi. Jazakallah khair Ustaz for the sharing. Alhamdulillah telah very somehow adalah kira macam benda-benda yang insyaAllah yang dapat trigger kita ni untuk memikirkan lebih